Okey, Kak Niza. Boleh kita mula Kak, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير رب زدني علما آمين يا رب العالمين. Silakan Ustaz, tafadhal. Kita ayat 55 Ustaz. Okey, kita akan mulakan dulu. Kita ulang sikit 51, 52, 53, lepas tu kita 55. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada siri yang ke berapa ni? Pada pertemuan kita yang ke-16 kalau tak silap saya. Ya, satu rahmat yang besar Allah beri kepada kita kerana Allah memilih kita. Allah memberikan kita petunjuk untuk kita memperuntukkan waktu ini kita mendengar tafsiran ayat-ayat dalam suratul Mu'minun. Kemudian kita akan sama-sama melihat apakah tindakan yang perlu kita lakukan setelah kita faham ayat dalam suratul Mu'minun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan hidayah taufik kepada kita. Dan kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah berkat pengisian kita pada pagi ini, dan moga-moga Allah sentiasa mengampuni dosa kita, melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita semua. Jadi pada pagi ini kita akan mengulang sedikit, kita mengulang semula apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan telah menerima nota bagi ayat 55 dengan ayat nombor 56. Tajuk dia adalah istidraj. Ayat 55 sehingga ayat nombor 56. Okey. Sebelum kita pergi ke ayat 55 dan 56, saya ingin kita membuat sedikit pengulangan yang mana pada minggu yang lepas, pada minggu lepas kita telah membincangkan ayat yang ke-41, ayat yang ke-51. Maafkan saya, ayat nombor 51, yang mana ayat 51 ini Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada para rasul. Dan pesanan kepada para rasul ini juga adalah pesanan kepada para umat, iaitu Allah memerintahkan kepada kita supaya kita memakan sesuatu yang thayyibat, iaitu yang halal dan ia itu menyihatkan. Kemudian selepas itu Allah memerintahkan kita untuk
bersyukur di atas nikmat dapat makanan, Allah Ta'ala menyebutkan kita perlu melakukan amal yang soleh. Jadi jika kita memakan makanan yang baik dan kita melakukan amal soleh atau sebaliknya, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita Allah Maha mengetahui. Ini menunjukkan sifat ataupun ciri orang yang mendapat kejayaan. Qad aflahal mu'minun, ataupun ciri orang yang beriman, yang benar-benar beriman, maka ia juga perlu mengambil berat tentang apa yang dia makan setiap hari. Ya, jangan kita hanya fokus kepada amal ibadat kerohanian, tetapi kita mengabaikan jasmani kita dari sudut makanan. Begitu juga ciri orang yang beriman yang berikutnya, dia kena melakukan amal-amal yang salih. Jadi kita telah buat kesimpulan pada minggu lepas, perkaitan makanan dengan amal-amal soleh ini menunjukkan orang yang benar-benar beriman, dia juga akan mengambil berat pada jasmaninya. Ya, maksudnya di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita menjaga tubuh badan kita, menjaga kesihatan kita. Sebab tu, bab memilih makanan pun perlu dititik beratkan. Inilah Islam. Ya. Islam bukan agama yang hanya fokus kepada ritual, kepada amalan rohani, sehingga kita tidak mempedulikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Sama ada ia berkaitan dengan yang halal dan juga ia berkaitan dengan makanan dan minuman yang menyihatkan. Jadi kalau kita kena ambil penting perkara ini, dia termasuk dalam perintah Allah. Apabila dia termasuk dalam perintah Allah, maka kita perlu buktikan, kita perlu tunaikan. Jadi begitu juga, bukan sekadar kita hanya makan minum, tubuh badan kita sehat, tetapi kita tidak menjaga rohani kita pun tak boleh juga. Jadi kita perlu berikan roh kita, rohani kita juga perlu makanan dia. Kalau perut kita perlu makan, perlu minum, maka rohani kita pun perlu diberi makan, iaitu roh kita. Kita lakukanlah dengan amal-amal yang soleh. Jadi ini telah pun kita sebutkan. Jadi kita mendapati perkaitan ayat 51 ini sangat memang termasuk dalam ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian pada ayat nombor 52 pada minggu lepas, kita sebut secara ringkas saja, tapi izinkan saya membuat kita bincangkan sekali lagi pada pagi ini supaya lebih kukuh pada intipati ayat 52. Okey. Ayat 52 dia termasuk dalam kumpulan ayat beginilah. Maksudnya ayat 52 ni kita letakkan dengan ayat 53 dengan ayat nombor 54. Jadi ayat 52 dia berada dalam kumpulan ayat 53, dia berada dalam kumpulan ayat 54. Maksudnya tiga ayat ni, 52, 53 dan 54, dia berpaksikan kepada satu topik. Dia berpaksikan kepada satu tema, iaitu temanya tentang kesatuan dalam agama. Jadi ayat 52, 53 dan 54 ni sebenarnya adalah Allah menceritakan tentang kesatuan di dalam agama. Apa perkaitan dengan orang-orang yang beriman? Berkaitan dengan orang-orang yang beriman, bahawasanya kita dalam Islam memang digalakkan untuk bersatu padu. Okey, jadi kita tengok ayat 52 ni, sedikit maklumat dia. Okey, ayat 52 ni Allah memberitahu bahawa sebenarnya semua manusia ini dia adalah beragama. Okey, ummatukum ni maksudnya millah,
agama kamu adalah agama yang satu. Semua sebenarnya. Daripada Nabi Allah Adam sampailah kepada manusia yang hujung. Sebenarnya semua manusia itu dia beragama kepada agama yang satu. Kenapa agama itu agama yang satu? Kerana agama yang satu itu adalah agama yang datangnya daripada Allah yang satu. Kan? Manusia datang daripada pencipta yang satu. Maka agama yang sepatutnya dianuti, dipegangi oleh semua manusia ini adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak mantapkan lagi, kalau kita nak memantapkan lagi, mengukuhkan lagi intipati ayat 52 ni, ya, contohnya kalau orang bertanya tentang kenapa kita kata semua manusia itu agamanya sama sebenarnya, agamanya satu, iaitu agama Islam lah. Okey, bukan kita kata agama sama tu seperti kita nak merayakan hari agama sedunia. Jangan ya. Kerana isu baru-baru ni adalah kita nak merayakan agama satu dunia. Tak. Sebenarnya tidak patut pun di alam ini, di muka bumi ini perlu ada agama-agama lain. Sebenarnya semua umat ini dia perlu beragama dengan agama yang satu, iaitu agama Islam. Kenapa? Kerana ia didatangkan pada Tuhan yang sama. Lepas tu semua rasul yang Allah utuskan di muka bumi semuanya membawa misi yang sama. Tidak ada beza. Bermula kisah Nabi Allah Nuh. Sebab tu dia ada perkaitan dengan kisah Nabi-Nabi yang sebelum ni. Masih ingat lagi? Dalam Suratul Mukminun kan Allah bawa kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi kena review balik dalam ayat sebelum ni. Maka apa perkaitan agama ni, agama yang satu? Maka figure yang paling utama yang Allah hantar mula-mula kat muka bumi ni dari sudut mengajak manusia supaya mengikhlaskan ibadat kepada Allah, jangan buat kesyirikan, adalah kisah Nabi Allah Nuh. Betul? Maksudnya kalau umat di zaman Nabi Allah Nuh itu sepatutnya mereka kena menyembah Tuhan Nabi Allah Nuh. Tuhan Nabi Allah Nuh tu adalah Allah. Allah itulah yang hantar Nabi Allah Nuh. Lepas tu kita belajar sebelum ini, kalau kita masih ingat lagi kisah-kisah para Nabi kan, kalau kita masih ingat lagi kisah-kisah para Nabi dan Rasul sebelum ini, Allah datangkan kisah Nabi Allah Hud, ataupun Allah datangkan kisah Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Shu'aib. Allah datangkan kisah Nabi Allah Musa. Allah datangkan kisah Nabi Allah Harun. Sebelum ni kan, kenapa Allah meletakkan kisah-kisah para Nabi itu? Kalau kita jumpa ayat ini, maknanya sebenarnya mesej mereka adalah mengajak manusia supaya menyembahlah Tuhan yang satu. Sebab tu kalau menyembah Tuhan yang satu, mereka akan berada dalam kesatuan. Okey. Jadi agama satu. Kenapa agama tu satu? Kerana agama tu datangnya daripada Allah. Bahkan tidak ada mana-mana Nabi, melainkan tidak ada mana-mana Rasul yang Allah utuskan, melainkan mereka ini mengajak manusia kepada satu tujuan. Tujuannya apa? Iaitu dari sudut aqidah. Okey, saya minta tuan-tuan buat catatan dekat ayat nombor 52 ni, surah lain ya. Surah lain yang menyebutkan tentang semua Rasul ni, mereka mempunyai satu tujuan yang sama. Tidak ada beza. Nabi Allah Nuh ke, Nabi Allah Hud ke, Nabi Allah Musa ke, Harun ke, Nabi Isa ke, mereka sama saja tujuan yang mereka diutuskan oleh Allah, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu agamanya sama. Agamanya satu. Okey, mari kita tengok contoh ayat.
Okey, saya minta tuan-tuan buka dalam surah An-Nahli. Kita ambil satu ayat saja. Okey. Tengok dalam surah An-Nahli, okey, surah nombor yang ke-16. Catat dalam nota. Okey. Kita tengok dalam okey. Tuan-tuan nampak tak apa yang saya nak paparkan di laman sesawang Legasi Quran ni? Nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak saya ke nampak yang ni? Nampak ayat Quran. Nampak ayat Quran. Alhamdulillah, syukur. Okey. Tengok dekat sini. Okey. Ayat dia surah An-Nahli ya, ayat surah yang ke-16, kita tengok ayat 37. Ini banyak lagi ayat lain tapi kita ambil satulah. Contoh ayat yang mengatakan semua rasul ni sebenarnya membawa agama yang satu. Okey, kita tengok muka surat ayat 36. Okey, jumpa ayat 36. Ini ayat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ambil sampai ayat tu. Boleh sampai hujung lah. Tapi kita tengok ayat ni Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Tengok ya. Allah bagi tahu. Tak kisahlah umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Allah Musa ke, umat Nabi Allah Isa ke, mana-mana umat ni Allah akan hantarkan seorang rasul. Okey, seorang rasul. Paling kurang ada seorang rasul. Jadi setiap rasul yang Allah hantar, yang Allah utuskan, kalau kita nak kaitkan kisah yang ada sebelum ni, kisah Nabi Allah Nuh ke, Nabi Musa ke, mereka ni sebenarnya membawa misi apa? Mereka ditugaskan untuk apa? Allah kata, hendaklah kamu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Apa makna taghut? Taghut maknanya mana-mana sembahan yang disembah selain daripada Allah, dia panggil taghut. Sama ada mereka menyembah benda seperti patung-patung, sama ada mereka menyembah manusia, sama ada mereka menyembah matahari, iblis dan sebagainya, mereka termasuk dalam perkataan taghut. Jadi dekat sini bukti jelas menunjukkan semua rasul, tak kiralah rasul apa yang Allah hantar, zaman bila, mereka ini ditugaskan untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Okay, ini bukti yang menunjukkan agama ni sebenarnya adalah agama yang satu. Tapi kenapa hatta di Malaysia pun ada banyak agama? Kenapa di dunia ni sampai ada banyak agama? Kenapa? Nanti ada jawapan pada ayat nombor 53. Okay. Ayat 52, agama yang satu. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kukuhkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya. Okay, kita ambil satu lagi surah lah. Satu lagi surah, tengok surah para Nabi. Surah nombor 21, Suratul Al-Anbiya. Okey. Kita tengok ayat nombor 25. Tulis dekat situ. Ayat nombor 25. Okey, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. Nak mengukuhkan bahawasanya adalah agama yang satu. Kan? Agama yang satu. Okey, kita tengok kepada ayat nombor 25. Okey, nampak ya? Ayat 25 surah Al-Anbiya. Okey, surah nombor 21. Kalau sesiapa yang ada Al-Quran, dia boleh rujuk ayat 25 tu, dia berada pada muka surat 324. Okey, kita kena tulis cepat sikit. 324. Okey, Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad
seseorang rasul pun. Allah bagi tahu tidak ada mana-mana rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada rasul-rasul itu apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah kata bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadatlah kepadaku. Membuktikan bahawasanya agama yang satu adalah agama yang betul, agama yang sepatutnya dianuti, yang dipegangi adalah agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang Allah utuskan. Kalau kita ambil contoh rasul tu, siapa yang ikut ajaran Nabi Allah Nuh, itulah agama yang Allah kehendaki. Siapa yang mengikuti jalan Nabi Allah Musa, itulah agama yang Allah kehendaki. Kalau siapa mengikuti agama Nabi Allah Isa, itulah agamanya. Kenapa? Kerana rasul-rasul ini mereka membawa satu tujuan yang sama, iaitu apa? Mengajak kepada menyembah Allah yang satu. Okey, habis untuk ayat 52. Jadi kita terus kepada ayat nombor 53. Okey, ayat nombor 53. Okey, ayat nombor 53 Allah bagi tahu. Ayat 53 ni, kalau tuan-tuan nak tuliskan topik kecil dia dekat sini, okey, kalau 52 tadi tajuk kesatuan, maknanya agama yang satu. Jadi ayat 53 ni boleh tulis tajuk perpecahan. Perpecahan. Okey. Jelas? Kan? Okey, ayat nombor 53. Okey. Ayat 53 ni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita dah belajar pada minggu lepas tapi kita buat sedikit pengulangan. Okey, ayat 53 ni, kenapa manusia ni mereka boleh berpecah belah, banyak agamanya, banyak kitabnya, kenapa boleh jadi macam tu? Allah bagi tahu siapa yang memecah belah tu. Jadi ayat ni bagi tahu, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kemudian mereka ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada umat-umat itulah. Bukan Nabi, bukan Rasul-Rasul tu. Tetapi umat-umat itulah yang telah menjadikan urusan mereka, amrohum ni urusan mereka. Maknanya agama mereka. Amrohum ni urusan mereka. Tapi kita terjemahkan dia agama mereka kerana nak mengkaitkan ayat 52 sebelum ni. Kan? Sebab ayat 52 sebelum ni mengatakan agama itu satu. Tetapi kata Allah, yang menyebabkan agama ni ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Majusi. Siapa yang buat agama ni boleh jadi terbahagi kepada beberapa agama? Kata Allah, mereka umat itulah yang menjadikan agama mereka sesama mereka ini zubura. Perkataan zubura ni adalah, kalau kita terjemah, dia terjemah aliran kan? Aliran ataupun puak-puak. Okey. Zubura, perkataan zubura ni dia sebenarnya boleh
dia boleh dikaitkan dengan dua lah. Zubura. Okay. Zubura adalah plural. Jama' bilangan banyak bagi perkataan zuburah. Satu, kalau satu dia panggil zuburah. Zuburah. Kejap tulis zuburah. Zuburah ni dia merujuk kepada puak ataupun aliran yang satu, puak. Okey, zuburah. Kalau banyak puak, zubura, zubur, zai, zubur. Kalau satu puak, satu aliran, dia akan guna zubrah. Okey. Ataupun zubura, dia boleh dikaitkan dengan perkataan zabur. Itu kita kitab Zabur. Zabur adalah merujuk kepada satu kitab. Kalau banyak kitab, dia panggil zubur. Satu kitab. Maksudnya, aliran ni dia boleh terjemahkan dua. Sama ada kita kata puak iaitu aliran atau dia boleh terjemah kepada kitab. Tulis kat situ, dekat bawah dia tu. Jadi dia boleh dibaca, dia boleh diterjemahkan kepada beberapa aliran ataupun kepada beberapa kitab. Beberapa kitab. Maksudnya banyak kitab. Okey. Ya, sebab tu zubura boleh diterjemahkan kepada dua sudut. Sama ada merujuk kepada puak ataupun kumpulan ataupun aliran, boleh diterjemah kepada kitab. Terjemah kepada kitab. Okey, jelas. Okey. Dekat ayat ni, siapa yang telah memecah belahkan agama mereka. Sedangkan ayat 52 kata agama ni asalnya satu. Tapi siapa yang memecah belahkan agama mereka? Jawapannya adalah umat itulah, mereka itulah yang berpecah belah kepada beberapa aliran ataupun beberapa kitab. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kullu hizbin, setiap golongan bagi aliran-aliran itu, mereka apa? Bima ladaihim farihun. Mereka bergembira, bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi masing-masing mengaku mereka ini adalah benar. Mereka ini adalah aliran yang terbaik. Masing-masing berbangga dengan apa yang mereka anuti. Tapi bukan bermakna kita boleh iktiraf semua agama lain, tidak. Sepatutnya agama yang semua manusia perlu anuti adalah agama Islam. Kenapa? Kerana mereka berasal daripada Tuhan yang sama. Tidak ada berbilang Tuhan. Okey, jelas kat situ. Okey. Jadi kalau kita baca dekat tafsiran tu, kita fahamlah. Okey, kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey. Kita tengok dalam tafsiran kitab tafsir Al-Aisar lah. Al-Aisar menyebutkan bahawa para pengikut rasul-rasul itulah yang memecah belahkan agama mereka sendiri menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok, setiap aliran berjalan dengan menggunakan sebahagian agamanya, lalu mereka membahagikan kitab. Sepatutnya kitab kita yang satu, sepatutnya mesti kitab dari Allah, betul tak? Sepatutnya semua orang kalau nak rujuk kitab, dia rujuklah kitab wahyu yang Allah turunkan.
Walaupun zaman berbeza, sebenarnya semua akan pergi kepada kitab daripada langit, wahyu dari langit. Sebab itu kita orang beriman ya. Sebab tu rukun iman kita percaya kepada kitab-kitab. Kita percaya bahawa Taurat itu Allah yang turunkan, Zabur itu Allah yang turunkan, Injil itu Allah yang turunkan, Al-Quran itu Allah yang turunkan. Sepatutnya semua itu perlu berpegang kepada satu kitab je. Sebab apa? Sebab semua kitab itu datang wahyu dari Allah. Bukan bermakna kita boleh rujuk kitab Injil sekarang. Bukan kita jumpa kitab Zabur sekarang kita rujuk, tak. Semua kitab-kitab itu ia telah diletakkan dalam Al-Quran. Maksudnya macam tu. Kan? Maksudnya kalau zaman sekarang, kalau dia mengaku dia ini darah daging Bani Israel, kalau dia mengaku dia adalah darah daging orang-orang Yahudi, sepatutnya dia tak boleh tolak Al-Quran tu. Sebab Al-Quran tu datang daripada Tuhan yang sama kepada Nabi Allah Musa. Kan? Begitu juga dengan orang Kristian, orang Nasrani. Dia tidak boleh berbangga-bangga kepada kitab Bible dia. Sama ada dia guna kitab Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru ke, kan? Dia sepatutnya tak boleh. Maka dia kena rujuk kepada Al-Quran. Sebab dia kena ikut Rasul yang datang tu. Itu panjanglah cerita tentang agama ni. Okey, lepas tu Allah pentafsiran ayat mengatakan mereka membahagikan kitab menjadi beberapa kitab. Ini Yahudi, ini Nasrani. Lepas tu orang Yahudi pula pecah pula kepada beberapa bahagian. Begitu juga dengan orang Nasrani. Termasuklah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedia maklumkan bahawa dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan ahlul kitab sebelum kamu terpecah belah menjadi 72 agama. Ahlul kitab pecah kepada 72 kumpulan sampai 72. Umat ini terpecah pula menjadi 73 bahagian sampai 73. Itu yang adanya Mu'tazilah, Syiah, Rafidh, macam-macam pecahan-pecahan dia. Lepas tu Nabi menyebutkan 72 itu akan masuk neraka, satu je yang masuk syurga, iaitu Al-Jamaah. Al-Jamaah tu apa? Yang berada pada jalanku dan jalan para sahabatku. Ayat 53 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebutkan kalau kita nak jadi ciri orang yang beriman. Ciri orang beriman ni sebenarnya ia kena berada dalam keadaan berpegang teguh kepada agama yang satu. Dia ada kaitan, jangan kita berpecah belah sebenarnya. Jangan. Di Malaysia ni macam-macam. Ada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah lah kata dia betul, ada ajaran Salafi lah kata, dan macam-macam lah pecahan-pecahan itu. Okey, jadi apa yang patut kita lakukan? Pengajaran dia apa? Pengajaran dia adalah sebenarnya Allah meminta kepada kita supaya kita kembali kepada agama yang asal, agama Islam lah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ya, dia mudah je kalau nak bagi ia tidak berpecah belah. Kan? Jawapan dia, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis. Siapa yang dia pergi kepada Quran, dia pergi kepada hadis berdasarkan pemahaman para sahabat, bersatulah kita. Tak akan berpecah belah siapa pun. Tapi sebab dia tolak Quran tu, habislah. Dia tak akan dapat satu agama tadi tu. Inilah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam suratul
al-mu'minun. Jadi ayat yang boleh untuk kita kempen kepada supaya bersatu padu kepada agama yang satu. Tuan-tuan tulis ayat dia rasa tuan-tuan semua hafal. Okey. Kita tengok semua hafal. Tapi sebelum tu. Okey, saya minta kita tulis satu ayat tambahan nak menunjukkan bahawasanya siapa-siapa dia tak ikut ajaran para rasul, dia pasti akan berpecah belah. Betul tak? Dia mudah aja kan satu ni. Sebab rasul tu satu. Rasul tu ikut rasul tu. Kan? Jadi kalau kita ambil jalan yang bukan jalan para rasul. Jalan para rasul adalah jalan yang lurus. Kalau kita pilih bukan jalan para rasul, terpecahlah kepada aliran-aliran. Tu terpecah kepada ajaran. Faham tak maksud dia? Jadi kita tengok orang Arab musyrikin ni pun sebenarnya mereka ini terbahagi kepada beberapa kumpulan. Okey, bukti dia. Okey, tengok. Tulis surah Rum. Saya tunjukkan legasi Quran sekejap. Okey, buka surah Ar-Rum. Ar-Rum. Surah nombor 30. Okey, tulis dekat dalam nota tu. Surah nombor 30 Ar-Rum. Surah nombor 30. Cari ayat, rujuk ayat nombor 31-32. 31-32, muka surat 407. Muka surat 407 di dalam Al-Quran. Ayat 31-32 surah Ar-Rum. Kita nak melihat kebahawasanya kesan buruk jika tak ikut ajaran Rasul, maka manusia tidak akan dapat bersatu padu. Tak akan punya. Tak akan. Maka nak bersatu padu di atas akar yang kuat, iaitu agama Allah, maka perlu kembali kepada ajaran Rasul. Okay, kita tengok ayat 31 dan 32. Sekejap, ayat nombor 31-32 dalam surah Ar-Rum. Okey, cuba nampak tak saya paparkan surah Ar-Rum ayat 31? Nampak Ustaz? Okey, kita tengok ayat dia. Kita ambil pada ayat yang hujung. Ini nak membuktikan bahawasanya, membukti bahawasanya orang Arab musyrikin, penyembah patung-patung dan berhala ni, mereka ni sebenarnya ada pelbagai ajaran. Kita tengok. Allah kata apa? Ambil di hujung tu. Wala takunu minal musyrikin. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang-orang musyrik. Musyrik ni adalah penyembah berhala dan patung-patung. Sebab tu tidak ada satu patung yang sama orang sembah. Kan kalau ajaran-ajaran kan, memang hari ni Taipusam pula tu. Kan memang tepat Allah aturkan ayat yang kita nak bincang ni. Memang kita tak rancang pun nak bincang ayat ni pada cuti Taipusam. Kan? Kenapa kita tengok ada banyak patung? Sekejap dewa ni, sekejap dewa ni, sekejap dewa ni. Pula dewa gelap, ada pula dewa terang. Kan? Ada dewa yang garang, ada dewa. Ini menunjukkan kalau tak kembali kepada agama yang asal, agama fitrah, memang akan berpecah belah.
Okey, jadi Allah Taala pesan, kata janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik. Kenapa? Ayat nombor 32 Allah memberi jawapan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing. Allah bagi tahu. Serta mereka pula menjadi berpuak-puak. Berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap puak itu pula bergembira dengan apa yang ada padanya. Dah lah berpecah. Lepas tu setiap kumpulan pula mendakwa kumpulan dialah yang benar, kumpulan dialah yang benar. Okey, nampak? Okey, jelaskan. Ayat ni memberitahu kepada kita tentang perpecahan yang dibuat oleh umat itu sendiri. Okey. Jelas ya? Nampak? Okey. Jadi orang yang beriman, sebenarnya ciri orang beriman adalah ciri orang yang dia bersatu padu. Tapi nak bersatu padu mesti atas Quran Sunnah je. Selain pada itu tak akan dapat. Sebab tu kita kempen kembali kepada ajaran yang asal. Sebab kalau kita pegang kepada pendapat orang, pendapat semata-mata tu yang dakwa aku betul, kau salah, aku salah, kau betul. Tapi kalau kembali kepada Allah, Al-Quran, kembali kepada hadis, pasti ada kesatuan dia. Okey. Sekarang kita kena buat apa? Maka tindakan dia, maka kita kembalilah kepada agama Allah yang sebenar-benarnya. Jadi, saya minta tuan-tuan tuliskan ayat dia. Saya minta tuan-tuan catat ayat. Buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah yang ketiga. Okey, surah yang ketiga. Cari ataupun rujuk ayat 103. Rujuk ayat 103 dalam surah Ali Imran untuk mencari solusi kepada perpecahan yang berlaku kepada umat manusia. Jadi solusinya pada ayat 103 dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum kita pergi kepada solusi dia, kita sedia maklum ya bahawa penyembah-nyembah patung berhala ni seperti mana yang Allah sebut tadi dalam surah apa? Yang kita telah sebut tadi tu kan di dalam surah Ar-Rum tadi kan. Kalau tuan-tuan nak tengok contoh, kalaulah contoh zaman orang musyrikin dulu kan mereka ada banyak patung. Kan sewaktu Nabi dapat menawan kota Madinah, Nabi telah pecahkan hampir 300 patung-patung. Di antara patung-patung yang besar seperti mana patung Al-Lata, Al-Uzza, Manata. Kan? Kenapa patung tu ada banyak? Maknanya ada kumpulan yang menyembah patung Al-Lata, ada yang menyembah patung Al-Uzza, ada yang menyembah patung Manata. Kan tu tak bagus. Syirik tu satu perkara dah. Tapi di sudut kesatuan tu masing-masing kata Al-Lata ni lah yang betul, Al-Uzza ni lah patung sebenar, Al-Manat tu lah patung yang sebenar. Okey. Jadi solusi dia adalah ayat 103.
Allah mengatakan surah Ali Imran. Okey. 103 surah Ali Imran, tuan-tuan dah buka. Okey, dalam Al-Quran dia berada pada muka surat nombor 63. 63. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah suruh berpegang kita semua kepada tali Allah. Okey. Tali Allah kita fahamlah sebab tali itu semua orang boleh pegang dengan kuat. Okey. Apa makna tali Allah? Okey, apa makna tali Allah? Saya minta tuan-tuan tulis dia punya pentafsiran dia. Apa makna tali Allah? Okey. Okey, tali Allah di situ ada yang mengatakan saya tulis dulu. Okey, makna yang pertama tali Allah itu ada mengatakan adalah jama'ah. Adalah jama'ah. Okey. Adalah al-jama'ah. Al-jama'ah. Pendapat kedua kata tali Allah di situ merujuk kepada Al-Quran. Merujuk kepada Al-Quran. Okey. Pendapat ketiga kata, tuan nampak tak saya tulis 1, 2, 3 tu? Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Nampak. Nampak kan? Ya. Okey. Yang ketiga adalah tauhid. Mengikhlaskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid. Okey, jelas. 3 ni. Kalau kita sebut dia adalah al-jama'ah, al-jama'ah tu merujuk kepada yang asal sekali adalah para nabi dengan para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Nabi dan juga para sahabat. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Betul tak? Para sahabat manusia selain Nabi yang paling tahu tentang Al-Quran. Jadi makna kedua kata ia adalah Al-Quran. Ini adalah pendapat Qatadah. Kalau al-jama'ah ni dia adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah suruh kita berpegang dengan tali Allah. Tali Allah tu adalah Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada atas jalan para nabi dan para sahabat. Mas'ud. Sebab tu apa pun kembalilah pada Nabi, rujuklah juga para sahabat. Sebab tidak ada mana-mana para sahabat melainkan mereka akan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua merujuk kepada Al-Quran dan segala isi kandunganlah di dalam Al-Quran itu.
Jadi ada kaitan juga dengan jamaah. Kerana orang yang paling faham Al-Quran adalah Rasulullah. Anak murid kepada Rasulullah adalah sahabat. Okey, yang ketiga adalah tauhid, al-ikhlasu wa tauhid. Ini saja jalan dia. Ini yang dia panggil tali Allah. Kalau kita keluar daripada ajaran Quran, pasti akan ada banyak penyelewengan. Ada banyak dakwaan. Sebab itu, kalau nak faham Quran, faham ikut cara jamaah. Faham. Sebab itu, kita kalau nak faham Quran, kita kena kembali apa kata para sahabat. Kalau tak ada hadis yang terang. Sahabat kata apa? Sahabat kata apa? Sahabat Nabi kata apa? Begitu juga dengan tauhid. Jadi cara kita nak mengesahkan Allah, kita kena rujuklah Al-Quran. Jadi kalau kita nak tengok praktikal dia, rujuklah Al-Jamaah. Rujuklah Al-Jamaah. Sebab tu banyak ya ajaran-ajaran sesat zaman sekarang. Sama ada dalam bentuk pemikiran ideologi, itu yang datangnya pluralism, liberalisme, ajaran-ajaran yang berbentuk aura lah, ajaran yang berbentuk macam-macam sekarang ni ada. Cuba kita tanya kepada orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran itu. Jadi kita kena pegang betul-betul. Apa Nabi kata, apa para sahabat lakukan. Sebab para sahabat ni mereka ahli syurga. Mereka tak akan keluar daripada apa yang Nabi berpegang. Terutama dalam bidang apa? Dalam bab akidah lah. Dalam bab akidah. Jadi ada kaitanlah Al-Quran dengan Tauhid. Jadi itulah maksud tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi kita dah faham ayat tu. Jadi kita pergi kepada nota yang berikutnya, ayat nombor 54. Okey. Jadi apa yang kita kena buat kepada kumpulan-kumpulan yang memang mereka ni dah tak boleh dan nak ubah dah. Mereka yang memang mendakwa kumpulan dia yang benar. Kan, agama mereka yang benar. Ini bukan bermakna kita nak kata Islam tu adalah daripada benar. Islam yang benar lah. Yang lain-lain tu. So kita nak buat apa? Kepada mereka, maka Allah mengatakan fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Allah kata, maka biarkanlah mereka. Maknanya Allah suruh kita tinggalkan mereka. Kenapa dengan mereka ni? Mereka ini ghamratihim, mereka tenggelam. Maknanya mereka ini lemas. Mereka ni mabuk dalam kejahilan. Itu dipanggil ghamrah. Macam orang lemas kan? Dia dikelilingi oleh air, maka dia lemas. Dia tenggelam. Tenggelam apa? Tenggelam dalam kesesatan. Tenggelam dalam kejahilan. Allah kata, biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan tu hatta hin, sehingga datang satu masa, maknanya sampailah mereka itu mati. Okey. Jelas tuan-tuan? Okey. Ayat 54 ni kalau kita nak kukuhkan lagi dengan ayat-ayat lain, boleh tak kalau tuan-tuan ambil masa sekejap salin ayat-ayat lain yang membantu kepada memahami ayat 54 ni. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan buka pada surah Al-Hijr. Saya tunjukkan ayat dia. Okey, buka surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ya, Al-Hijr. Okey, benar. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15. Okey. Lihat ayat nombor 3. Lihat ayat nombor 3.
Okey, surah yang ke-15 ayat nombor 3 dalam Quran. Ia berada pada muka surat nombor 262. 262. Okey, di dalam Al-Quran Allah mengatakan dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yul'ihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. So mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Allah kata nanti mereka tahulah kelak akan kesan dia. Okey. Dah dapat ayat ini. Okey, kita ambil satu lagi ayat ya. Ambil satu lagi ayat. Saya minta tuan-tuan rujuk surah At-Tariq. At-Tariq. Surah At-Tariq. Surah yang ke-86. Surah ke-86 At-Tariq. Rujuk ayat 17. Rujuk ayat nombor 17. Okey. Allah mengatakan bahawa famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh itu, janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Maksudnya Allah Ta'ala minta kepada Rasulullah supaya biarkanlah, abaikanlah mereka. Sampai satu ketika mereka akan ditimpa dengan kecelakaan, denganlah kebinasaan. So ayat surah Tariq ayat 17. Surah Al-Hijr ayat 3 tadi menguatkan pada isi kandungan ayat 54 bagi surah apa? Bagi surah Al-Mu'minun. Bukan bermakna kita meninggalkan dakwah, tak. Kita teruskan menyampaikan dakwah. Kepada dakwah kita adalah dakwah yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW berdasarkan apa yang para sahabat memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Okay, jadi barulah kita akan masuk kepada ayat yang lain. Okey. Itu pengulangan minggu lepas. Okey. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 55-56. Kita masuk kepada tajuk istidraj. Istidraj. Apa perkaitan ayat 55 dan 56 ni dengan ayat 54, 53 sebelum ini? Apa perkaitan dia? Hubungan jadi mana? Okey. Mungkin tuan-tuan akan susah nak memberi jawapan kerana tak faham pasal istidraj tu apalah satu. Okey. Ayat 55 dan 56 ni adalah ayat yang Allah memperincikan, okey, bagi kumpulan-kumpulan manusia yang mereka yang berpecah belah tu, yang terbahagi kepada beberapa aliran ni, kan, mereka ada pegangan mereka sendiri. Maknanya mereka ni orang kafir lah, sebab dia tak ikut kepada ajaran para rasul, kan. Kafir ni dia ada banyak pecahan dia. Kalau sebut kafir, dia umum. Kafir dia umum. Ada kafir terdiri daripada orang yang musyrikun. Ada kafir
yang terdiri daripada ahlu al-kitab. Macam Nasrani, macam Yahudi, mereka tu juga sebenarnya dipanggil kafir. Penyembah berhala ni pun, mereka pun dipanggil kafir. Sebab tu kafir ni dia umum. Kalau nak tahu pembahagian kafir tu, saya tunjukkan satu contoh. Dalil dia, okey. Kalau kita buka dalam surah Al-Bayyinah, surah nombor 28, saya paparkan sekarang ni. Okey, cuba tengok ayat nombor 1. Nampak tak? Saya paparkan surah Al-Bayyinah sekarang. Nampak Ustaz. Okey, kita tengok. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Nampak tak perkataan kafaru? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Allah bagi tahu orang-orang yang kafir. Allah kata orang-orang yang kafir terdiri daripada siapa? Min ahlil kitab. Daripada ahlul kitab. Ini kumpulan pertama yang kafir. Siapa lagi? Wal musyrikin. Dan orang-orang yang musyrik, iaitu penyembah patung dan berhala. Kumpulan yang kedua. Ahlul kitab ni pula, mereka terdiri daripada Yahudi, mereka terdiri daripada Nasrani, A dan B lah. Ada dua. Sebab tu orang Yahudi dengan orang Nasrani, mereka dipanggil Ahlul Kitab. Kalau musyrikin adalah penyembah patung dan berhala. Mereka dipanggil musyrikin. So yang Taifusam ni musyrikin lah. Mereka dipanggil musyrikin. Arab musyrikin. Cina musyrikin. India musyrikin. Sebab mereka penyembah patung-patung dan berhala. Okey, jelas. Okey. Ayat 54 dengan 55 dengan 56 ni Allah nak menyambung perincian tentang mereka yang buat agama mereka sendiri, kan? Masing-masing dengan kepercayaan mereka sendiri ni, maka Allah Ta'ala cerita tentang hal ehwal kehidupan mereka. Apa al-ehwal kehidupan mereka? Maka Allah pun cerita, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, adakah mereka yahsabun, adakah mereka menyangka? Okey. Adakah mereka menyangka annama, bahawasanya apa yang kami berikan kepada mereka yang terdiri daripada harta dan anak-anak itu. Okay. Allah Ta'ala mengemukakan pertanyaan. Tapi pertanyaan ini dalam bentuk pertanyaan yang berfungsi untuk mencela. Okey, mana-mana manusia seperti mana orang kafir yang mereka berpegangan, mereka berfikir, mereka sangka bahawa kalau mereka dapat harta, kalau mereka dapat anak, mereka sangka apa? Nusari'u lahum fil khairat
Mereka menyangka kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Faham tak persoalan tu? Okey, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka ni sebenarnya mereka menyangka apa yang mereka buat tu betul. Cara hidup mereka dekat dunia ni, mereka menyangka dengan pegangan mereka, mereka tu betul, mereka tu benar. Allah Ta'ala setuju dengan tindakan mereka. Dengan mereka menyangka apa? Mereka menyangka, oh, aku dapat harta ni, aku dapat anak ni, itu tanda aku orang yang baik lah. Itu tanda Allah Ta'ala setujulah kepada aku. Mereka menyangka seperti itu. Tapi sangkaan itu sebenarnya sangkaan yang tidak benar. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Tidak benar tu Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak sebut dalam bahasa apa? Tuhan kata balla yash'urun. Allah kata tidak sebenarnya. Bahkan kata Allah, mereka sebenarnya tak sedar. Apa maksud Allah kata bahkan mereka sebenarnya tak sedar, tidak menyedari. Tidak menyedari itu maknanya mereka tak tahu sebenarnya sebab apa mereka dekat dunia tu dapat harta. Mereka tak sedar pun dekat dunia tu kenapa mereka mendapat anak-anak. Kenapa sebut anak-anak? Sebab orang dahulu mereka sangat berbangga dengan anak-anak ni. Kan? Kita dah kupas dah. Nanti kalau tuan-tuan ikuti, kalau tuan-tuan pernah mengikuti surah At-Takassur, kita telah sebutkan juga, bangga dengan anak-anak. Sebab anak-anak ni seolah macam, oh, orang kata untunglah anak kau, seorang ni seorang kerja besar, kerja tinggi, pangkat besar kan. So dia bangga dengan anak dia. Tu anak aku ni, tu anak aku ni, tu anak aku ni. So mereka berbangga. Jadi mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala tu suka dengan mereka. Umpama Allah kata mereka dapat kebaikan. Inilah tanda kami baik. Kami dapat harta yang banyak dekat dunia. Kami dapat anak-anak. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Sebenarnya mereka tak sedar. Hakikat sebenar-benarnya, kenapa Allah bagi senang dapat harta? Kenapa Allah bagi dapat anak tu? Yang mereka tak sedar itulah apa yang sebenarnya yang Allah nak buat. Apa yang sebenarnya Allah Ta'ala nak buat kepada mereka tu, ini yang dikaitkan dengan istidraj. Nanti kita kupas lagi. Tapi kita tengok tafsiran ayat ni dua-dua ni. Kita baca Ibnu Kathir ulas apa. Okey. Al-Imam Ibnu Kathir, dia kata, ya'ni, apakah orang-orang yang tertipu menyangka bahawa sesungguhnya apa yang kami telah berikan kepada mereka itu, sama ada harta ataupun anak, merupakan penghormatan kami terhadap mereka dan kemuliaan kami dalam pandangan kami, selama-lamanya tidak. Kenyataannya tidak seperti apa yang mereka akui. Maknanya Allah Ta'ala ni nak menyebutkan kepada kita bahawa orang-orang yang tidak mengikuti, kalau kita kait dengan ayat sebelum ni kan, orang-orang yang kafir ya, mereka duk ingat mereka ni bagus, mereka ni mulia, Allah Ta'ala suka pada mereka dengan sebab mereka dapat harta, dengan sebab mereka dapat anak-anak. Tapi sebenar-benarnya bukan itu yang Allah Ta'ala kehendaki dengan bagi dia harta, dengan bagi dia anak. Okey, kata Ibnu Kathir, namun hakikat yang sebenarnya kami
melakukan hal tersebut. Melakukan hal tersebut iaitu apa? Dia nak harta, bagi. Dia nak anak-anak berjaya, bagi. Allah bagi. Kami buat semua itu terhadap mereka sebenarnya sebagai istidraju dan juga penundaan, maksudnya penundaan azab. Okey, jelas. Istidraj kat situ. Itu yang Allah kata bal la yash'urun, bahkan mereka tidak menyedari. Itulah istidraj. Maksudnya mereka fikir lain tentang Allah. Kan dia dapat harta, sebenarnya Allah beri harta tu ada tujuan lain. Ada tujuan lain, itulah yang mereka tak sedar tujuan lain tu. Dan tujuan lain itulah sebenarnya berada dalam istilah istidraju. Sebab tu istidraju ni dia merujuk kepada orang tak sedar pun istidraj itu berlaku. Okey, jelas. Nampak tentang istidraj tu? Okey. Maka kita kena kupas. Apa tu istidraj? Okey, pertama, ciri-ciri istidraj ni pertama, ia merupakan tipu daya dari Allah dengan Allah memberikan penangguhan tempoh. Dia ada kaitan dengan Allah tidak memberikan mereka azab immediately. Allah biar dia dalam kesalahan. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang kafir kan, macam sekarang kan orang menyembah patung berhala kan, Taifusa kan, ada Allah hantar petir, pergi petir ke orang tu. Ada Allah Ta'ala azab mereka dengan buat tanah runtuh, musnahkan mereka ni, tak ada. Allah bagi tempoh pada mereka. Istidraj ni dikaitan dengan Allah memberi tempoh masa yang panjang kepada mereka. Allah tak nak azab lagi sekarang. Itu maksud dia. Allah nak bagi tempoh pada mereka. Sebab tu orang-orang Arab di zaman Nabi kan, kenapalah Allah Ta'ala tak nak matikan je lah siapa-siapa yang halang Nabi. Betul tak? Kan kita tahu kan Nabi sampai 23 tahun dia. Allah Ta'ala kan mampu je nak matikan musuh-musuh Nabi. Hari ni mereka lawan Nabi, mati terus. Ada kita dengar cerita kan, macam contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, kan, musuh-musuh Ubay bin Khalaf ke, Wa'il, ada nama Al-As bin Wa'il kan, ni otak-otai yang memusuhi Nabi ni. Tapi kenapa mereka tak mati? Macam Allah boleh je bagi mereka sakit jantung terus mati. Allah tak buat semua tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak istidraj mereka. Jadi ciri istidraj ni adalah Allah melambatkan mereka itu ditimpa azab. Okey. Maklumat ini kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 182 sehingga 183. Okey, kita tengok ayat lain. Sebab kalau kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun, kita tak akan jumpa tentang apa yang mereka tak sedar tu. Apa yang Allah buat. Jadi dekat ayat lain ada. Al-A'raf. Allah kata apa? Walladzina kadzabu biayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Okey. Ayat-ayat kami ni sama ada merujuk kepada wahyu itu sendiri ataupun merujuk kepada mukjizat yang ditunjukkan. Okey. Orang yang dia tak percaya, dia mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami kelak akan, Allah kata sanas,
Maksudnya kami akan. Nastadrijuhum. Jumpa tak perkataan stadrijuhum. Ni. Sanastadrijuhum dekat tak dengan perkataan istidraju. Ni dapat ejaan istidraj. Huruf ta. Istidraju. Dekat katakan sanastadrijuhum. Sanastadrijuhum. Itulah diambil perkataan istidraj. Okey, jelas? Nampak tak sumber dia? Di mana datang terms ataupun istilah istidraj? Ada dalam surah Al-A'raf ayat 182. Okey. Istidraj di sini diterjemah apa? Menarik mereka sedikit demi sedikit. Faham tak? Menarik mereka sedikit demi sedikit. Nak tarik kepada apa? Nak tarik kepada kebinasaan. Okey, menarik mereka sedikit demi sedikit, okey, kepada mereka dapat kebinasaan. Yang mana Allah nak tarik mereka tu. Allah Ta'ala nak jadikan mereka ini bertambah lalai. Allah buat dia sikit tu yang ambil masa tu. Allah tarik mereka sedikit demi sedikit, tahap by tahap. Allah buat mereka sampai mereka akan binasa nanti. Maka itulah yang dikaitkan dengan istidraj. Okay, tapi belum lengkap lagi pengertian istidraj ni. Okey. Min haitsu la ya'lamun, menurut cara yang mereka tidak mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala kata mereka ni tak tahu pun, mereka ni tak sedar pun yang sebenarnya Allah Ta'ala sedang menarik mereka. Allah Ta'ala buat kehidupan mereka tu 24 jam itu sebenarnya kepada kebinasaan. So Allah buat tahap bertahap, tapi mereka tak sedar pun. Mereka tak sedar. Okey. Lepas tu Allah mengatakan wa umli lahum inna kaidi matin. Allah kata dan aku memberikan tempoh kepada mereka. Allah biar mereka. Allah bagi tempoh. Allah bagi tempoh kepada mereka. Dalam tempoh itulah sebenarnya Allah Ta'ala tarik mereka, biarkan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala nak biarkan mereka tu jauh dari Allah. Sepatutnya kita kalau dapat tempoh yang panjang kan dalam dakwah, maknanya makin lama kita dapat dakwah, makin lama dapat dakwah, kita akan makin faham, betul kan? Kita akan makin dapat berfikir, oh selama ni kita salah. Tapi orang-orang yang ini Allah bagi dia tempoh masa yang panjang. Kan? Contohnya dalam tempoh 13 tahun Nabi berada dekat Mekah tu, kan Allah tak turunkan azab pun pada mereka. Seperti mana umat-umat yang terdahulu dapat azab kan? Allah bagi tempoh. Dalam tempoh itulah Allah Ta'ala tarik mereka. Biarkan mereka dalam keadaan jauh dengan Allah. Okey, jelas kan? Tapi macam mana nak bagi mereka ini menjadi lalai? Sebab lalai itu nanti akan membawa mereka kepada kebinasaan. Caranya macam mana? Itu yang dikaitkan dengan ayat ni tadi tu. Dengan ayat nombor 55, cara dia macam mana? Cara dia Allah bagi dia harta. Kau nak harta apa? Dapat. Kau nak anak pinak? Dapat. Cara dia. Faham kan? Sebab apa? Sebab apabila mereka dapat harta yang banyak, mereka kaya raya, mereka ingat tentang, oh,
aku ni Tuhan sayang dekat aku ni, kan? Tuhan setuju dengan cara aku ni dapat menjadi kaya raya. Tapi mereka tak sedar. Mereka dapat harta tu sebenarnya nak menjadikan mereka ini semakin menjadi jahat, menjadi lupa, menjadi sombong. Apabila mereka lagi lupa, lagi sombong, mereka akan jauh dengan Allah. Apabila jauh dengan Allah, akhirnya sampai satu ketika mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Pengertian istidraj ini dikaitkan dengan pemberian tempoh, penangguhan tempoh. Okey. Kenapa diberi tempoh yang lama? Kerana nak menarik mereka supaya lagi lama lagi mereka akan buat kesalahan yang banyak. Okey, kita tengok ulasan Ibnu Katsir ya. Tengok ulasan Ibnu Katsir tentang ayat surah Al-A'raf ni untuk lebih faham lagi. Okey, Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengulas ayat ni dia cakap apa? Dia kata wa ma'nahu, dia kata makna ayat surah Al-A'raf ni adalah annahu yaftahu lahum abwabar rizq wa wujuhul ma'ashi fid dunya. Allah membukakan bagi mereka semua pintu rezeki. Allah buka kepada mereka semua pintu rezeki dan jalan kehidupan di dunia hatta yaghtarru bima hum fihi wa ya'taqidu annahum ala syai'in, sehingga mereka tertipu dengan keadaan mereka sendiri dan meyakini bahawa mereka telah dapat sesuatu. Maksudnya sebab tu orang yang kafir, mereka nak apa dari sudut kekayaan dunia? Allah bagi. Nak apa? Nak apa? Allah beri kepada mereka. Pintu-pintu kekayaan dunia. Okey, akhirnya apabila mereka dapat harta tu, maka mereka akan menjadi semakin lalai, semakin sombong, semakin lupa pada Allah. Tapi mereka duk ingat mereka yang dapat harta tu Allah suka kepada mereka. Tapi sebaliknya. Okey, itu makna pertama. Okey, 10 suku, 11 suku. Kita habis 11.45 kan Kak? Okey. Ustaz. Okey, kita ambil sikit lagi. Okey, mungkin kita kena sambung juga ni sebab mungkin ada persoalan jap. Okey, yang kedua, istidraj ini dia dikaitkan dengan memberikan nikmat setahap demi setahap dan menyesatkan mereka setahap demi setahap kepada hamba itu. Kalau tadi Allah beri dia tempoh yang panjang, sebab tu Allah tak nak azab dulu. Allah tak nak azab dia. Tapi mereka terpedaya dengan kenapa mereka tak diazab? Kenapa mereka semakin kaya? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita kaitkan dengan istidraj ni, dia dikaitkan dengan penyesatan. Maksud dia istidraj ni dia dikaitkan dengan mereka menjadi semakin sesat, semakin lupa. Itulah ciri yang kedua. Kalau tadi itu dari sudut pemberian tempoh masa yang lama, lepas tu dalam tempoh masa lama itulah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mereka sebenarnya semakin sesat. Itu dikaitkan dengan istidraj. Okey, faham tak? Faham Okey. Itu dikaitkan dengan istidraj. Kenapa Allah nak lamakan mereka dalam sesat? Kenapa Allah Ta'ala nak ambil tempoh masa yang panjang? Sebenarnya
Lagi dia sesat, lagi teruk dia kena azab. Faham tak maksudnya? Lagi teruk nanti dia akan dapat kecelakaan. Itu yang mereka tak sedar. Okey. Jelas. Dapat tak dua curi tadi? Istidraj. Kan selama ni orang sebut istidraj kan? Okey. Jadi kita tengok nak faham lagi memang kena rujuk ayat lain dan kena baca hadis untuk memahaminya. Okey. Kita baca hadis ni, nanti minggu depan kita akan ulang balik istidraj tu. Nanti saya akan bagi contoh dia. Contoh umat-umat yang pernah kena. Okey, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhabbu fa innama huwa istidrajun." Dia perkataan istidraj. Sabda Nabi SAW, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba itu sebahagian dari dunia yang dia suka. Dia suka apa? Allah bagi pada dia. Sementara itu, dalam masa yang sama, dia tetap melakukan maksiat-maksiatnya. Dekat sini. Dia tetap melakukan maksiat-maksiatnya. Okey, maka itu ialah istidrajnya. Nampak tak? Istidraj dia dikaitkan dengan melakukan maksiat. Makin lalai, makin sesat. Faham kan? Makin lawan Rasul, makin keras kepala. Boleh cabar Allah. Boleh membawa kepada apa? Bawa kepada menjadi terlalu jahatlah. Sebab sepatutnya dia dapat harta, syukur, betul tak? Dapat lagi banyak harta, lagi kuat bersyukur. Tapi dia terbalik. Dia dapat harta, kekayaan dunia, dia makin jauh lagi dengan Allah. Allah buat dia. Biar dia buat maksiat. Dia dapat harta, dia balas dengan maksiat. Teruskan. Bukan Allah setuju, tapi itulah sebenarnya Allah nak buat pada dia. Okey, jelas. Istidraj. Nak jelas lagi kena sambung minggu depan lah. Saya akan ulang sekali lagi tentang istidraj, dan kita nak kaitkan dengan al-mu'minun, ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita kena baca. Dalam nota tu saya minta baca dulu ya. Baca ayat surah Sabah 35, baca dulu. Lepas tu setiap ayat tu saya dah datangkan tafsiran ayat. InsyaAllah boleh faham. Okey. Lepas tu baca surah Taubah ayat 55. Okey. Lepas tu baca surah Al-Imran ayat 178 bersama dengan suratul Qalam ayat nombor 44-45. Termasuk tafsiran ayat. Baca dia untuk persediaan minggu hadapan. Okey, jelas? InsyaAllah. Kita akan kupas dia lagi pada minggu hadapan. Okey, ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Mohon maaf kalau ulasan ayatnya mungkin terlalu panjang, sebab kita slot tadabbur kita ni adalah slowly and steady. Yang paling penting faham dan tuan-tuan boleh menyampaikan semula kepada orang lain. Okey. Terima kasih kepada yang berkongsikan info-info yang telah kita sebutkan dalam pengisian ini ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak kongsi ke? Nak luah perasaan ke? Ustaz, Silakan. Ya Kak. dalam surah Al-Qasas ayat 78, 77, 78 tu, cerita Qarun tu salah satu tanda istidraj kan? Dia rasa dia dapat harta tu kena usaha dia. Ya, itu salah satu contoh manusia yang Allah istidraj dia. Betul.
Dia telah tertipu dengan harta dia, dengan kunus dia. Istilah dia, harta dia Allah gunakan kunus, kan. Allah beri dia kunus, harta yang banyak. Dia duk ingat dia layak dan patut dapat. Kan dia katakan wama utituhu, kan. Kan dia kata aku dapat semua ni atas ilmu aku. Maknanya maksud atas ilmu tu maksudnya dikaitkan juga aku ni memang patut dapat. Aku berhak dapat. Dikaitkan juga dengan usaha dia. Menyebabkan dia mengabaikan nasihat-nasihat kawan dia sesama Bani Israel, termasuklah menyebabkan dia menolak Nabi Allah Musa itu, bahkan dia menuduh Nabi Allah Musa ini sebagai kadzab, pembohong dan tukang sihir. Bahkan dia geng pula dengan Qarun dan juga dengan Haman. Jadi betulkah itu memang satu contoh yang sangat sesuai dikaitkan dengan kisah istidraju. Satu lagi kan Ustaz, pernah dengar ada Ustaz cakap istidraj ni dia bagi kita faham satu cara dia macam contoh anjing yang ditambat tapi dengan menggunakan tali yang panjang. Kemudian bila dia lepas dia ingat dia memang terlepas lah, boleh jalan terus. Kemudian bila sampai satu masa tuan dia tarik balik, rentak dengan satu rentapan yang kuat. Maknanya dia tersiksa lah, yang tu lah maksud nak tunjukkan istidraj tu bagaimana. Boleh kita gunakan analogi seperti itu. Tali panjang tu dikaitkan dengan tempoh yang panjang. Kalau dia tarik, dia sentap tu dikaitkan dengan akhirnya mereka mendapat kebinasaan. Betul. Boleh sangat boleh difahami, sangat baguslah jika digunakan analogi seperti itu. Tapi sentap yang istidraj ni dia bukan sentap nak bagi sedar. Dia sentap tu mati terus. Dia memang mati dalam keadaan lupa Allah. Sebab apabila dia banyak dosa, sebab ingat Allah Ta'ala dia maha adil. Allah Ta'ala dia azab orang mengikut dosa. Sebab tu tak sama azab kepada Firaun, tak sama Allah Ta'ala mengazab mengikut Firaun, tak sama. Sebab apa? Sebab ikut dosa yang dilakukan. Jadi nak bagi orang itu dapat azab yang lagi keras, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia lebih banyak buat maksiat. Itulah istidrajnya. Maknanya orang yang istidraj ni dia tak akan sedar dah lah sampai mati, Ustaz. Ya Allah Ta'ala. Ya, sebab Allah Ta'ala sebut tadi kan bala yash'urun, bahkan mereka tidak menyedarinya. Tapi dia kalau kita tersedar tu maksudnya satu rahmatlah dari Allah. Kita sedar tentang aku ni lagi banyak untung ni, niaga ni lagi jauh dengan Allah ni. So macam mana? Aku banyak ilmu ni lagi jauh dengan Allah ni. Awak ni pasal apa ni? Kan nampak tak kan? Aku makin berjaya hidup ni, kalau jauh dengan Allah ni, tu bahaya. Sangat bahaya. Lepas tu istidraj ni dia mesti cara dia dengan Allah memberikan dia. Dia sebenarnya bukan pada harta saja, tapi juga pada kesihatan. Dia boleh bawa mana umum. Nanti kita bawa lagi pada contoh-contoh dia. InsyaAllah akan lebih memahami. Jadi apa berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman? Nanti kita akan kupas pada minggu hadapan, insyaAllah. Okey, minggu hadapan
Kelas kita akan bermula jam 10 pagi ya. Okey, kita bermula jam 10 pagi. Poster dia tulis 10.30, nanti kita akan edit poster tu. Jadi kita kembali Ada kepada edit dah, jam Ustaz. 10. Oh, dah edit dah, tak dapat yang Dah edit. hantar ke Ustaz dah. Okey. Okey, ada apa-apa lagi nak dikongsikan? Saya sangat mengalu-alukan perkongsian dari tuan-tuan dan puan-puan ya. Terima kasih kerana berkongsi ilmu. Banyak juga yang saya dapat belajar dari tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada apa-apa tuan-tuan nak bertanya ke? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya, maksudnya orang yang istidraj ni, yang maksudnya dia orang ni tak dapat hidayah. Tuhan pilih untuk mereka tak dapat hidayah, macam tu ke Ustaz? Okey. Mereka ni dapat hidayah. Hidayah dekat sini, mereka sebenarnya tidak mendapat hidayah yang khusus lah. Hidayah yang khusus. Dari sudut hidayah umum, mereka dapat. Sebab itu, mereka telah didatangi Rasul. Allah hantar Rasul. Rasul tu adalah petunjuk yang akan menunjukkan dia mana yang betul, mana yang tak betul. Mana ini telah dapat hidayah. Mereka juga telah dapat hidayah dari sudut mereka mendapat kitab. Mereka mendapat wahyu. Itu juga adalah petunjuk. Dan hidayah itu juga kadang-kadang Allah tunjukkan dari sudut mukjizatnya, menunjukkan dari sudut memang Allah tu berkuasa. Tetapi disebabkan tindakan mereka yang sombong. Dia yang paling banyak sombong. Apabila mereka sombong, mereka memperkecilkan orang yang menyampaikan petunjuk tadi, Rasul tadi. Lepas tu mereka menolak kebenaran. Akhirnya Allah tutup pintu hati dia. Sikit. Akhirnya Allah patri hati dia. Itu yang dalam ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Yang Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Bukan bermaksud Allah Ta'ala tak bagi hidayah langsung, tetapi mereka tidak mendapat hidayah yang khusus. Dari sudut hidayah Allah Ta'ala bimbing mereka. Sebab mereka sendiri yang menolak hidayah yang umum tadi, hidayah yang awal tadi. Dalam masa sama Allah bagi tempoh masa panjang. Sebab tu Allah bagi tempoh masa tu. Tempoh masa tu sebenarnya Allah beri juga adalah untuk nak melihat mereka ni nak bertaubat tak? Mereka ni nak berubah. Tapi dibagi masa yang panjang pun mereka tak mau berubah. Akhirnya lama mereka mati di atas kekufuran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, maknanya Allah bagi dia sebenarnya hidayah irsyad, tapi hidayah taufik dia orang tak dapat. Hidayah irsyad tu hidayah melalui ilmu kita, apa yang Rasul dihantarkan Rasul, tapi dia orang tak terima hidayah taufik tu sebab dia orang yang pilih jalan sesat tu. Kan Allah cakap dalam surah Asy-Syam, Allah bagi jalan taqwa dan jalan fujur. Tapi dia orang yang pilih sendiri jalan fujur tu kan Ustaz. Macam itulah maksudnya. Ya, ada kaitan. Cuma istilah itulah istilah hidayah tu. Ada setengahnya ulama kata hidayah umum tu macam hidayatud dilalah wal irsyad. Dia ada banyak istilah lah, tapi betul lah tu. Maksudnya mereka dapat hidayah umum. Mereka dapat hidayah umum. Hidayah kena ingat, hidayah ni petunjuk. Petunjuk tu maksudnya ada orang yang tunjukkan. Ada wahyu yang tunjukkan. Itu hidayah umum. Tetapi Allah tidak menarik mereka tu kepada memilih
kepada hidayah taufik tadi itu, at-taufik tadi itu. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang menolak apa yang telah Allah berikan. Kat situ. Ya. Ada jelas ke? Jelas Ustaz. Okey, ada apa pertanyaan lain sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ni? Okey. Ada tak? Saya tengok sekejap dekat ruangan chat ni. Tak ada. Dekat FB ada tak? Dekat FB. Dekat FB tak ada. Tak ada Ustaz. Oh, dekat FB tak ada. Okey, tak apalah. Okey, kalau macam tu kita boleh berhenti di sini. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu hadapan ya, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf kelemahan, kekurangan dan saya mengalu-alukan mana-mana perkongsian, percambahan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama belajar. Jadi ada salah silap, mohon beri teguran kepada saya. Okey, saya serahkan pada Kak Nurliza sebagai penutupan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz dan sahabat semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ala alihi.